Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kita sambung pelajaran Jawi kita ya, iaitu pelajaran keempat, iaitu perkataan 3 suku kata atau lebih. Kalau minggu lepas kita belajar unit 1 kata asal bahasa Melayu, maka hari ini kita akan mempelajari unit 2 kata pinjaman bahasa Inggeris. Baik. Pengenalannya apa dia kata pinjaman bahasa Inggeris ni? Ialah merupakan perkataan yang diserap dari perkataan bahasa Inggeris. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok dalam kamus. Kalau bunyinya lebih kurang, maknanya perkataan itu adalah perkataan serapan. Contoh macam pencil. Pencil adalah perkataan serapan dari bahasa Inggeris. Sebab pencil dalam bahasa Inggeris pun pencil juga. Ya. Kalau perkataan tumbuk contohnya, tumbuk bahasa Inggeris dia lain, punch. Dan maka tumbuk itu adalah asal bahasa Melayu, bukan pinjaman, sebab bunyinya langsung tak sama. Baik. Kalau pensel tadi bunyi sama sebiji-sebiji, cuma ejaan je lain. Maka itu adalah perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Baik, contoh lain apa dia yang tiga suku kata. Yang pertama ni dah ada dalam buku teks, boleh cek. Pertama gasolin. Gasolin ni walaupun gambar dia gambar lampu, tapi gasolin yang sebenarnya bukan lampu, tapi dia adalah sejenis gas ataupun sejenis minyak. Minyak yang digunakan untuk pembakaran. Contoh lain selain lampu adalah kapal terbang. Kapal terbang juga menggunakan minyak jenis gasolin. Macam kereta kita panggil minyak untuk kereta kita panggil petrol. Okey. Tapi minyak untuk kapal terbang kita panggil gasolin. Contoh kedua adalah bateri. Bateri adalah sumber luar elektrik yang tak memerlukan wayar, soket dan sebagainya. Dia tu adalah sumber elektrik. Supaya boleh sesuatu alat itu dibawa ke mana-mana tanpa perlu wayar ataupun kepala soket. Baik, itu bateri. Yang contoh yang ketiga adalah fakulti. Fakulti ni adalah satu tempat pengajian. Contoh dalam universiti ada beberapa fakulti. Satu pusat pengajian, ada fakulti elektronik, ada fakulti sains, ada fakulti kesihatan, ada fakulti perubatan. Dia satu pusat pengajian yang mengkhususkan pada satu bidang sahaja. Bila campur fakulti barulah terbentuk universiti. Dalam universiti ada beberapa fakulti, ada fakulti ekonomi dan sebagainya, yang mengkhususkan kepada satu bidang, supaya boleh dikumpulkan pensyarah-pensyarah yang berkaitan dengan bidang tersebut untuk mengajar bidang yang itu juga. Baik. Perhatikan satu-satu contoh gambar itu, macam mana ejaan gasolin, sebagaimana ejaan yang kita nampak dalam ejaan bahasa Melayu itu, GASOLIN. Gasolin macam tu jugalah, kita kena eja perkataan tersebut. Contoh, ini kaedah dia. Sekiranya perkataan 3 suku kata itu adalah kata pinjaman bahasa Inggeris, maka hendaklah kita ejakan mengikut padanan huruf yang sebiji-sebiji. Macam mana ada huruf, kat mana ada huruf, kat situ yang wajib dipadankan. Tak ada huruf yang boleh tiada huruf yang boleh tiada huruf yang boleh digugurkan. Itu dia. Baik. Contoh aplikasi dia sebegini. Tengok perkataan pertama, kalender. Kalender. Macam mana kita eja kalender dalam bahasa Melayu? Kita eja macam mana, tapi kita sebut lain. Kalender. Tak boleh. Tak boleh eja ikut sebutan. Kalau perkataan pinjaman bahasa Inggeris untuk 3 suku kata, kita kena eja ikut huruf sebiji-sebiji. Tak boleh eja ikut sebutan. Macam mana kalendar, macam mana ejaan dia kalendar, walaupun kita sebut kalender, tetap kena eja macam kalendar. Nampak contoh dia. Tidak ada satu huruf pun yang boleh digugurkan. Kesemuanya mesti ada
dieja. Kemudian contoh kedua, galaksi pun sama, tidak ada huruf yang digugur. Berapa biji huruf dekat ejaan Rumi? Banyak tu jugalah huruf dekat ejaan Jawi. Karamel ni adalah sejenis makanan, perisa makanan. Pun sama ejaan dia, karamel, satu-satu, 7 huruf di Rumi, maka 7 huruf jugalah di perkataan Jawi. Kemudian kabinet, kabinet pun sama, 7 huruf di perkataan Rumi, maka 7 huruf juga di perkataan Jawi. Dan parasit, kabinet ni parasit ni adalah sejenis penumpang. Dia menumpang tubuh ataupun dia menumpang entiti benda-benda lain, dan dia memakan nutrisi yang ada pada badan tumpangan tu. Parasit ni sejenis kuman. Jangan panggil kawan kita parasit, tak elok. Walaupun kita nampak macam dia menumpang lebih je, tapi jangan panggil. Parasit ni khas untuk kuman je. Kadang kita ada dengar orang-orang bercakap parasit lah, kau ni parasit, tak boleh. Parasit ni khas untuk kuman je, tak elok panggil parasit kepada manusia. Baik, ini adalah contoh-contoh perkataan lain yang ada. Fanatik, variasi, radiator, ni semua perkataan ni bahasa Inggeris. Kalau kurang jelas boleh buka kamus, boleh tengok apa erti dia satu-satu. Sebagai contoh, fanatik ni adalah minat sesuatu berlebihan dan melampau-lampau. Variasi ni adalah percampuran. Radiator ni adalah penyejuk enjin kenderaan. Bukan kenderaan lah, barang-barang yang ada kepanasan. Contoh macam aircon pun ada juga. Motor pun ada, motor yang ada radiator. Kemudian kanopi ada sejenis kemah. Sabotage ni adalah menggagalkan cubaan, menggagalkan sabotage. Sabotage ni benda tak elok. Galeri adalah pengumpulan gambar atau seni-seni. Jacuzzi, tempat mandi suam tu. Habitat adalah tempat tinggal bagi haiwan. Tempat tinggal bagi haiwan kita panggil habitat. Dan katalog adalah perkumpulan perkumpulan gambar barang-barang jualan. Itu katalog. Contoh, orang tu jual Tupperware, nanti bila ada orang nak beli, dia akan tunjuk katalog, nak yang mana. Jadi kita tinggal tengok dalam gambar je, tak payah pergi masuk dalam store cari satu-satu, tak payah. Katalog ni penyimpanan gambar untuk barang jualan. Baik, ini contoh dalam ayat pula. Penyakit malaria sangat bahaya. Malaria yang dititik beratkan di sini adalah malaria. Dia pinjaman bahasa Inggeris, dia 3 suku kata, maka mestilah dieja sebiji-sebiji macam mana huruf yang ada dalam ejaan Rumi. Contoh kedua adalah aiskrim vanila rasanya sedap. Vanila tu mesti kena eja sebiji-sebiji. Yang ketiga, bagasi pelancong itu sangat berat. Bagasi ni bag. Bag. Dia bahasa Inggeris. Asal bahasa Inggeris dia adalah baggage. Jadi bila orang Melayu nak serap, dia akan tukar sikit, memudahkan lidah Melayu, dipanggil bagasi. Bagasi pelancong itu sangat berat. Bagasi sebiji-sebiji, 6 huruf di ejaan Rumi, maka 6 huruf di ejaan Jawi. Yang keempat, panorama pemandangan indah bukit, sangat indah. Panorama pemandangan di atas bukit sangat indah. Baik, panorama, satu-satu, P-A-N-O-R-A-M-A, panorama tu kena eja sebiji-sebiji dalam ejaan Jawi. Semua kena ada padanan dia. Panorama ni maksudnya pemandangan lah. Dan yang terakhir, datuk saya suka mendengar radio klasik nasional. Datuk saya suka dengar radio. Contoh kelima ni ada 2 perkataan, satu radio dan satu nasional. Macam mana je dia, macam tu lah. Macam mana ruminya, macam tu lah. Baiklah. Ini latihan lah. Hendaklah murid-murid menyalin kotak-kotak di bawah dan lengkapkan mengikut suku katanya.
Kalau fakulti potong dulu fa 1, kul 1, T 1, dan di bawahnya barulah ejaan jawi yang penuh. Kemudian lagi satu latihan adalah menyalin, contoh-contoh perkataan yang bermula daripada perkataan selepas variasi tu tadi. Yang tu pun kena salin dalam buku tulis, yang ada perkataan variasi. Kalau dalam slide ni dia dalam contoh aplikasi yang kedua, bukan yang pertama tu, yang kedua. Yang pertama tu dia jadual biasa je. Nak yang kedua tu ada Rumi Jawi tu. Okey, baik. Selamat menyelesaikan tugasan. Semoga kita semua sihat, jaga diri masing-masing. Kes pun semakin meninggi. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.